Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Selamat Hari Raya. Diharapkan anda semua masih beraya, tapi jaga kesihatan anda semua ya. Jaga diri masing-masing, kita jaga kita. Macam tu. Kalau kurang sihat, sila duduk rumah, rehat, makan ubat, cek dulu, swab. Mana tahu kena 2 kali, 3 kali, ada orang kena 2-3 kali kan. Okey. Yang penting jangan lupa makan vitamin C. Tu yang kita nak kan. So kita akan teruskan dengan tamu kita seterusnya di Puaka. Beliau ni sekarang dah jarang keluar TV sebab di belakang kamera pula. Kadang-kadang dia keluar komersial juga. Nak tahu siapa? Ini dia Syasha Yaakob. Khabar? Baik, Selamat Alhamdulillah. Raya. Selamat Raya. Last saya nampak awak kat TV. Last Zakat Itu last year punya? Ke bila punya? Zakat was last year tu. Keropok. Yang Makcik keropok. Makcik Keropok. Then ada buat a small role for Dilema Dania jadi cikgu. Ingat je kalau nak buat ni kita matikan handphone. Baiklah. dah silent dah. Apa ni juga? Okey. Ya, the last one was Dilema Dania jadi cikgu marah-marah si Bella tu. Okey. Ya, dah orang cakap budak tu cute-cute, macam mana nak marah-marah dia. Bella So, kalau siapa tahu macam yang saya cakap pasal advertisement Zakat yang nenek keropok. Makcik ke nenek? Nenek keropok. I bukan nenek keropok dia tau. Tahu. Jadi kita nak suruh diorang apa ni tengok kat YouTube sekarang. Google pergi kat YouTube. Zakat Muiz. Nenek keropok. Nenek keropok. Cantik, saya suka. Cantik. Touching. Bercakap touching lah. Seram and touching. Cute. Seram and touching. Okay, so sekarang apa projek? Sekarang tengah tak ada. Last buat cerita Marhaban Ya Ramadan. Okay. The 5 episode. Sebagai producer. Ada Ashraf semua kan? Ya. Okay. Best lah, ada Ashraf, ada Hanan, ada Farah Lola, Kak Jun. Jadi best lah happening. Lagi best kalau jemput saya. Sempat. InsyaAllah. Ya. Awak sibuk bidadari. Dah. Waktu kita tengah shoot tu awak pun tengah busy bidadari. Okay, tapi insyaAllah akan rezeki. Okay, kita akan teruskan cerita Puaka kita. Sekarang pelakon-pelakon ni semua, belakang kamera ni semua, mesti ada something kan. Kat location, ada tak? You experience time kat location? Actually at location is not directly me. Ada 2 incidents. Satu ialah ni kita shoot cerita Damia. I don't know if you tengok. It's actually cerita seram. It's a short film on MeWatch. I think now also kalau you go MeWatch you boleh cari Damia. So that time kita shoot dekat satu rumah ni dekat Hougang. It's a maisonette. So bila kita tengah cari location kan, banyak orang tak nak kasi kita shoot tau. Pasal orang semua macam tak suka kasi shoot cerita hantu. Diorang macam have this tabu. But strangely this house, the makcik was very macam okay lah, macam tak flinch pun tau. But kita tak fikir apa-apa. Then rumah dia is macam gelap, but okay lah, it suits the whole cerita. So sekali kita dah shoot Hougang dekat Avenue 8. Is quite near to Sin-Min Primary. So dia dekat sebelah belakang lah, 600 lebih sana. So ada satu kali tu kita shoot tak ada apa-apa. First night tak ada apa-apa. Then sekali I think kita shoot sampai malam tau, sampai about 2 AM. That one ada macam scene si Lisa mati, kena bunuh. Lepas tu terus ada scene the hantu lah, the appearance of the hantu. So that was dekat tingkat 2 dia. So bila part ada satu scene ni, I have to macam sembunyi belakang pintu. Because pintu tu slam, I tarik kan. Terus I sembunyi dekat the toilet. So toilet tu gelap malam pukul 1 AM like that. So daripada toilet tu, then this is where the hantu is lah. So sekali ada satu part ni bila I kat dalam toilet ni, Alia, she was the makeup artist. So Alia pun nak sembunyi so that she's not in frame kan. So dia dah touch up. So dia nak masuk, dia tak tahu kenapa entah tergerak hati macam I suddenly said to her macam, kau dah kenapa? Masuk kau tak tahu baca doa masuk toilet Tak tahu kenapa macam tergerak hati tegur dia tau.
pun tak fikir apa-apa. Sekali masuk gelap, then si Alia ni macam rasa tak sedap tau. So she bila dah cut je, she quickly aku nak tunggu kat luar, keluar. But I was alone there. So only about 2 tahun sebelum ni, that means 2020 kan, kita somehow talk about this. And then Alia cakap, kau ingat tak bila kita kat dalam toilet tu, siapa lelaki tu yang duduk kat dalam belakang kau? Mana ada orang? Aku seorang sih. Cakap tak, ada lelaki ni dia menyangkung dekat macam dekat toilet bowl dekat belakang kau. Then like, tak ada Alia, kita 2 orang je. Mati-mati dia cakap tau. So okay, then that was, we only know 2 years After. baru ni kan. So yang that night after kita habis that shoot, the next morning I was the first one to enter because I'm the one with the key. Okay. So I sampai dalam 7:30. So gelap lah, hujan lebat. Then I masuk, tak tahu kenapa macam hati macam berat. Macam rasa tak sedap. Then I call the owner. Cik nak saya tutup tingkap ke apa-apa, whatever lah. Anything kalau hujan lebat. Syasha, actually cik ada something nak bilang Syasha. Then I like, kenapa kejap cik saya keluar rumah dulu. Because I like feel something is not right. I step out of the house. Terus makcik tu cakap, sebenarnya cik tak tahulah cik nak cakap ke tak. Rumah cik sebenarnya dekat atas tingkat 2, dekat bilik yang sebelah belakang tu, sebenarnya ada beberapa kejadian yang berlaku, tapi kita dah panggil orang ubat. Tapi semua dalam rumah ni dah dipagar kecuali tandas di dalam bilik tu, which was the room, the toilet that I was in. Okay. But at that point of time, macam oh my god, nasib baik tak ada apa-apa jadi Cuma sekali rupanya ada, in fact, yang Alia nampak ada orang lembaga kat dalam. But luckily macam at that point of time tak tahu apa-apa. Kalau tak nak continue shoot, we still had lagi 2-3 hari kat sana. So I think it was more of a perasaan, but it's not me who saw. Tapi si Alia ni pun nampak, dia tak tahu yang itu bukan orang. So kalau misalnya awak pun nampak, apa buat? Actually Soalan bodoh tapi of course lah takut. Tapi I think I'm the kind, because macam throughout growing up ada pengalaman yang selalu dah go jadi macam kebiasaan lah. I mean I'm known to be berani lah. As in my parents know that I akan tidur seorang. Kalau travel overseas pun tidur seorang, macam dah biasa dengan benda ni. At most you akan macam have that seram, tapi macam baca doa, then I won't be like macam terus body ke so far. Yelah, lagipun kalau macam kat rumah tu pakai set, kalau rumah tu macam ada gangguan ke penampakan, mati-mati pun takut ke tak takut pun kena teruskan juga kan. Macam tu lah yang kat bidadari tu yang cakap tu. Kursi kat sebelah bergoyang. Tu dekat yang studio. Sembawang. Apa pula yang kat Sembawang. Tu tak ada, kita mana studio. You ada apa yang office you? Oh tu indoor. Bukan. Tapi bukan kat situ. Ni kat Sembawang. Siang-siang hari lagi. Tapi sana memang tak tahu, kita kan turis. Jarang pergi sana. Sana ada yang kampung Wak Hassan, semua ada macam-macam. Belum explore lagi lah. Janganlah. Tak apalah, tak nak lah. Jangan cari pasal. Kan? But another one, that was more yang lebih recent pun. Again, it didn't happen directly to me. If you are talking about kejadian dalam set lah. Kita shoot boleh sebut nama cerita, is it? Boleh. I think dah beberapa orang yang involved dalam drama ni dah cakap lah cerita Tai-Tai. Tak bukan. So kita ada shoot dekat satu rumah banglo besar ni. Macam Sab menceritakan Sab ada ceritakan, Hussein pun ada ceritakan. Okay. So I think Sab is, she suddenly, I think one of the day she suddenly macam nangis. I found out that she cried. Then I'm like, kenapa dia nangis? And apparently she saw something hinggap. Dekat bertinggik gitu bertinggik apa? Macam tak tahulah, kling lah, macam kat belakang. I think belakang iris tak salah I. Cencang. Boleh lah. Orang faham sudah ada macam at the back of the shoulder. Clinging on dekat back of the shoulder. So
Then okay, saya dengan Hussein, kita actually kawan dah lama tau, daripada kawan secondary school, and then he is the husband of my best friend Adlina. But during that shoot, tak tahu kenapa kita dua panas dengan each other. And not only the two of us, most of us, especially pula the first 4 days was at that location. It is so panas that kita orang asyik bertekak, asyik marah-marah. Pasal bila kita dah dekat lokasi lain, kita tak macam itu. Kita can boleh berbual lah. Tapi bila kat sana macam asyik nak short tempered. Macam benda merepek-merepek, macam pasal kopi, pasal makan, pasal nonsense petty punya issue. Everybody boleh bertekak sampai macam Adlina ambil Hussein balik lepas set, duduk dalam kereta tak nak keluar berbual dengan dia pasal tengah bingit dengan Hussein. So it was only later on bila kita dah habis shoot dan kita berbual about whatever that happened, dan kita realise kita okay apa sekarang, kenapa time tu kita macam panas kat tau. Rumah tu. Dia tak tahu tau, alam kan rumah tu banyak macam, it looks clean. It's a rumah orang India. Ke zahirnya nampak okay, bersih. Tapi dia ada macam banyak dia punya patung berhala lah. Okay. Ya, dan pula only after that we dapat tahu yang Sabrina ada nampak. Siapa lagi nampak? Siapa lagi pun ada nampak. Ada, I think ada budak kru kot. Ya, nak kena tanya Haikal lah. Oh, Haikal pun ada? Oh, Haikal shoot Apa? Kita satu-satu lah. Semua semua macam panas, Ires ada mengamuk. So macam satu-satu ada je lah. Macam benda yang tak kena, nak mengamuk dengan each other. So that's about it lah. But mungkin other than that, bila mengamuk tu tak ceritakan, Sabrina tak ceritakan macam one by one dia nampak apa. Tak. Semua dia ceritakan satu, ada dia macam yang kan? paut atas. Kan? And on that day was the one yang macam-macam benda macam happen. I think konti wardrobe, konti props. So ada banyak macam benda yang macam tak smooth lah, tak smooth. Okey, bagi kat rumah yang tak tahu konti wardrobe, konti ni, boleh terangkan apa tu konti-konti? Sebab ada kena apa dia kita berbual konti-konti pun tak faham. Oh, okey. Konti tu macam, pasal kita bila kita buat filming, kita tak shoot in order of apa yang penonton nampak di TV. Hari-hari lain jadi macam konon hari ni kita boleh shoot, kita kadang-kadang buat zoning. Jadi bila kita buat zoning, letaklah macam dekat Sembawang. So dekat Sembawang tu satu hari dekat Sembawang, kadang you shoot episode 1, kejap lagi you shoot episode 3, kejap lagi you shoot episode 4. Terus hari yang ke lainnya di lokasi yang lain. So kononnya ianya scene yang selepas scene yang di Sembawang tu. So pakaian dan props atau handbag dan sebagainya kena samalah. So itu yang kerja orang wardrobe dan orang orang wardrobe ada stylist dan art director. Itu perkara yang diorang kena titik beratkan, sebab kalau salah je boleh nak kena reshoot ke atau pelbagai masalah waktu editing. Itulah konti. Baju kena sama. Hari lain syuting tapi baju kena sama. Correct. Macam tu. Ya, sebab tu kita selalunya gitu, stylist yang jaga. Sebab kalau you kasih pelakon bawa balik baju tu, selalunya nanti pelakon tu terlupa bawa balik. Nanti dia datang, dia bawa baju, dia tak bawa seluar, dia tak bawa tali pinggang. Siapa Tak tahulah siapa. Apa-apalah pelakon sekarang ni semua. Kadang-kadang Dulu-dulu orang tulis tau. orang tulis. Kan? Yang orang lama-lama tulis. Yang saya macam tak tulis. Orang lama-lama saya tak tulis. The veterans I notice dekat skrip, diorang akan minta hard copy skrip because diorang akan tulis all this. Then kalau yang the younger ones, they will just actually not even the younger actors, even the stylist dengan art ni yang ada kan, bukan semua. Manja dengan AD. Kalau dapat AD yang bagus, AD akan catatkan ni semua kan.
dan akan remind them before the next day of shoot or before the next vlog, akan remind all the department heads of what you need to take note, right? So dorang yang ada dorang malas, dorang akan just tunggu AD bilang. Sepatutnya wardrobe kena jaga wardrobe-nya konti. Betul. Kan? Tapi so sedang cakap, ingatlah nama masing-masing. ya, semua Ingatlah jaga kerja diri masing-masing. Ya. Jadi tak menyusahkan sesiapa. Kalau nak macam gitu, jangan minta gaji lebih. Imo lah pula tiba-tiba. Okay, betul. Yeah, so tu I think is just if you are asking about pengalaman Kat dalam location. set. Kalau yang bukan dalam set yang Boleh kat luar pula sekali kita keluar. ada beberapa lah. Okay. Macam kita start yang macam Mana? Nak pergi holiday ke? Kat holiday luar negeri dia? so far tak ada. Masih kecil-kecil sekolah-sekolah? Actually yang kecil yang ada Okay, kita start daripada different stage lah. I think my first, ni apa yang I boleh recall lah kan. Okay. My first experience, I think umur 7 tahun ke 8 tahun. So dulu saya tinggal dekat Ghim Moh. Ingat Ghim Moh. So I think waktu malam. So rumah dia is like, okay, ni pintu main door. Then rumah 3 bilik tau. So ni bilik, ni this is my room. Then sini bilik mak bapak saya. Terus sini dapur. So sini is living room, so sofa kan. So bila keluar dari bilik, nampak sofa. So nampak mak saya tengah duduk. Nanti tengah malam nak pergi toilet ke apa. So keluar nampak tengah duduk. Ma. Tapi tak jawab. Just duduk diam aja. So macam okay lah, agaknya dia stoning ke apa tak tahulah. Jalan pergi toilet. So bila jalan pergi toilet tu, tak pandang bilik my parents. Cuma pasal dah nampak mak kat sini apa. So jalan. Bila keluar dari toilet nak masuk bilik, pandangan ke sebelah kanan. Nampak my parents Nampak. dekat tengah tidur lah. Jadi siapa tu So siapa yang kat situ? Tupat dah tak berani nak Toleh. lah. But you nampak ada lembaga kat situ lah. Terus masuk bilik just baca doa, tidur lah. Tapi I think tak ada ceritakan. Because mak saya penakut. So walaupun saya 7 tahun 8 tahun, saya tahu mak saya penakut. Kita ceritakan. Jadi saya tak ceritakan. So I think tu pengalaman pertama. So that's primary, right? Secondary yang ada macam-macam lah. Okay. Daripada primary kita ke secondary. Okay, balik kepada primary school tu. Bila masih kecil tu macam you tahu you takut kat rumah ada gitu, then nak cakap kat siapa? Nak ceritakan kepada siapa tak? Ke diamkan kalau saya ceritakan, it will be to my father. Oh, ke bapaknya. Because saya rapat. Saya anak perempuan seorang. Okay. Jadi apa-apa semua memang akan ceritakan. So dia yang will just make macam calm me down kind of thing. Tapi saya tak pernah macam dekan yang kalau takut macam all over the place. No, I'm quite independent lah. Maybe because I'm the eldest kan. Okay. So I will just beranikan diri and like buat bodoh, that kind of thing. Sekarang kita ke secondary school pula. Okay, secondary ada a lot. Maybe baik sangat kan dulu. Baik tak tahu. Baiklah, semua kan dulu baik. Yeah. Think maybe I share is my school lah. My school dulu, because sekolah I sebelah Bidadari. So sekolah apa, Tun Sri Lanang? Tak, Cedar Girls. Okay. So that means daripada my class, kalau I kat tingkat 1, you naik tingkat 2, sini je you nampak is is pekarangan ini. Then there's a lot of stories lah dekat sekolah, but it did not happen to me. But the one that happened to me was saya dari Hougang naik bus 147. So normally I have to tukar ke bus untuk masuk ke dalam, jadi jalan tak jauh sangat. Tapi macam dia kadang-kadang kalau tukar bus then akan mengambil masa banyak pasal kadang bus tu penuh. Right. Nak masuk, depends on your timing lah. So there were times yang nak cepat, jadi akan naik 147, turun dekat bus stop Bidadari, betul-betul dekat Potong Pasir.
So this is the Christian cemetery yang gate besar. So sini bus stop dia, sini is the Christian cemetery. Then you boleh potong masuk gate tu, masuk dalam kubur. Dan nanti dekat belakang shortcut keluar, terus jalan dekat rumah-rumah private, terus sampai sekolah. So that is the, kalau malas nak tunggu bas, akan buat macam gitu. Okay. So satu kali tu I think dalam pukul belum cahaya, belum sunrise, belum terang. So macam 6.40, 6.45 that kind of time, masih gelap-gelap. So tengah jalan, dan nanti kat tengah-tengah tu dia ada macam roundabout, ada pokok besar dekat Christian cemetery tu. Kalau you masuk daripada gate besar, then there's a like this roundabout and this very big tree. So I was walking, happy jalan, macam tak fikir apa-apa, jalan seorang, tak ada apa-apa jalan. Sekali dengar macam bisikan dekat telinga, macam just just like that. Terus pusing, tak ada orang Tupat dada dah deg, tapi nak buat apa kan? Takkan nak duduk ke? Kalau nak pergi balik bus stop is a distance, to get out is a distance. Just pertengahan jauh. Just buat dak, just jangan fikir apa-apa, dalam hati just baca apa-apa doa, jalan je. Tapi kenapa saya berani jalan dekat sana selalu? Sebab selalu ada jogging, orang Gurkha, army. Diorang jogging kat sana macam every pagi-pagi lah diorang akan jog kan. So macam you just feel like it's a garden. Macam jalan okey lah, you potong kan. Sekali until that incident, baru macam okay, let's just take a bit of longer, jalan jauh lah, jalan jauh sikit. Then terus tak nak jalan situ Tu yang tembus kubur tembus kubur. Ya, actually banyak orang buat macam itu. Balik sekolah, cuma kalau lepas asar jangan. You boleh, there's a certain air that you boleh macam berat dia punya. Ada rasa berat. Kalau macam 12-1 you walk is okay. Macam you jalan kat tempat biasa, then you kepo-kepo tengok-tengok. Because mungkin is kubur Kristian. I don't know, it's the perception. So macam tak seram. It's just sebab dia macam batu-batu gitu-gitu je kan. Yeah. Cuba kalau kubur Melayu, I think I would be, because macam sekarang pun kalau pergi pusara macam ada that feel, you know, macam you segar. Bukan seram, macam you segar, you akan tahu you need to respect all this, you know. Tapi tak tahu kenapa, bukannya lah tak respect orang kubur Kristian. But I think macam mungkin batu-batu, so tak ada perasaan seram. Cuma lepas asar je you can feel. Dekat dalam sekolah pun, dalam sekolah kalau ada 4, 5 plus, that one you should not be at certain areas lah. Memang orang sekolah semua cakap gitu Yeah, because ada teacher pun cakap gitu. Yeah, and you will see that is kosong. Dekat yang classroom yang dekat yang dengan betul-betul you boleh nampak. You are separated by a gate aja. Macam pagar. Dan dah kubur. So that whole area is especially toilet kotor kan. Tak advise lah, because ni I don't know whether betul ke tak, it could be an urban myth or whatever, right? Diorang nampak bukan orang lah kan, makhluk pakai school uniform dalam toilet, dekat dalam, you know lah, girls sometimes diorang datang head tak dispose properly. So I think somebody went to the toilet and saw this thing with the back facing, so macam ni is the tong sampah, tengah taking the sanitary pad and tengah menikmati. Tengah itulah. So nampak terus. So that is one of the stories that berkeliaran di sekolah. Tapi antara sahih atau tidak, kita tahu kita tapi banyak cerita macam gitu kadang nampak macam kakak tengah benda tu. So cerita tapi ni pakai school uniform kita. Ni pakai school uniform kita. So ialah dia nak apa tu, nak blend in dengan nak blend in Ya.
Ni cerita mungkin apa tahu pengajaran untuk semua kaum hawa yang mungkin tengah masih naik remaja, tak pentingkan apa tu kebersihan. Sebab benda-benda gini mengundang yang lain untuk nikmati awak punya kekotoran. Jadi kalau boleh dah buat apa tu semua tolong plastik kan? Ya, dispose properly. Kan? Tu yang I think after the incident, I think the time assembly lah, teacher either the head discipline master ke apa macam keep on repeating about cleanliness and hygiene, tapi kita tak tahu kenapa kan. Then only when the rumours start spreading baru kita no wonder, you know. Cik, apa yang saya cuba katakan sebab harus maaf. Dia bukan ada subtitle, ada kejap tukar English tukar Malay, dia tak automatic. Dia tak mampu. Lepas tu kadang dia macam ada sampai kat orang Malaysia cakap macam mana orang Singapore mix saya pun tak faham. Kat Malaysia pun tengok. Saya akan cuba. Kita maksudnya tadi kat sekolah tu principal dia akan taruh announcement bagi tahu semua orang jaga kebersihan, bagi peringatan. Jadi sebagai student, penuntut, orang macam apa je ni selalu kenapa asyik rupanya ada sesuatu di sebalik announcement tu. Macam I think ada satu kali pun similar, diorang asyik announce pasal jangan main Spirit of the Coin. So kita yang tak main macam okay, like kenapa so random? Kenapa macam cakap pasal ni? I think that time saya Sec 2 ke Sec 3 Then kita dapat tahu junior, that means yang baru masuk Sec 1 tak salah, diorang main. Lepas tu ada case macam kena sampuk, hysteria lah. Kita tak tahulah pasal bukan level kita. So bila rumours dah start spreading, baru kita dapat tahulah, patut ada announcement, keep on reminding, ingatkan kita jangan main-main benda-benda gini, and jangan, of course diorang tak nak create panic kan. Diorang tak nak kita panic, so diorang tak akan bilang kita kenapa, tapi diorang akan hint kan. So bila yalah, dia tak nak semua takut lah. Cuba kalau saya jadi principal. Perhatian para penonton, perhatian penonton-penonton sekolah SIDA. Sekolah kita berantu. Sila jangan buat kotor gitu Kat toilet tingkat 3 berantu. Orang buang pad, buang betul-betul. Tingkat 2 ada hantu. Habis. Tapi maybe dia yang ada sekolah semua. Tak, tapi yang ada I think kena just give it to them. Kan? But I think nanti parents complain. Marah pula. Kan? Dah nanti MOE dapat kan? Surat. Tu tak apalah, pelan-pelan nasib lah. Nak ikut-ikut lah, nak dengar-dengar, tak nak dengar tak apa. So itu kat sekolah Kalau think sekolah. Nanti kat sekolah je lah. Kat mana-mana kita pun dah tua bangka pun kalau boleh jangan buang chalet bangka. Ya, chalet paling. Chalet is another. Chalet mana? Chalet dekat, ada dua. Satu is dekat Pasir Ris, bukan yang ni tau. Yang kat belakang laut sana. Yes. Dulu UDMC kan? Apa? Yang banglo-banglo gitu kan? Ya. So ni NTUC tu dalam, dan UDMC, dan dalam lagi baru yang government. Correct. So dia yang in between sebelah ada park tu kan. That one ada tu I think one is I experience is that chalet. Another one is at East Coast. Pun banglo-banglo gitu punya juga. Yang dekat itu punya was I think dah malam, normal 1-2 AM kind of timing, lepak-lepak dekat, I think they had pondok-pondok. Diorang ada macam pondok-pondok dekat dengan swimming pool, dan ada macam pondok-pondok. So kita lepak, I think main card games, few of us lah, like maybe 5 of us or what. Then dah boring, malam-malam, ada one of them is a guy, the rest are girls. Main make upkan dia si lelaki ni, pakaikan dia dress, main make up, pakaikan hairband, that kind of thing. Sekali ketawa-ketawa semua kan, mengilang-ilang, ketawa and all that kind of thing. Sekali kejap lagi, one of them, I think my kakak saudara punya kawan, it was a family chalet, but my kakak saudara ada bawa kawan-kawan dia. So kawan dia suddenly like pucat, and then cakap dah jalan.
jalan. Sekarang jalan. So kita macam, what? Of course lah, kepo apa tak nak dengar. Mesti nak tanya kan. Cakap jalan, nanti aku bilang. So we all walk away. Apparently macam this nama dia boy lah. Like you like that lah kan. So boy kat sini. So belakang dia there was another him. So she actually go and apa yang menyangkung tengok bawah. Tak tahulah kenapa orang suka buat gitu kan. Yang macam dia tengok look bawah under kelentang ke belakang tu. ya. Then I think the other one, like the feet is not really, kaki dia tak Jejak tanah. tak jejak tanah ke gitulah, something like that. Tu yang dia Nampak. tapi kita tak tahu dia ni tengah buat apa. I think that time I was very young, macam 14. So kakak saudara saya umur dalam 17, 18. Kawan-kawan dia semua about umur gitu so tu yang dekat Pasir Ris. Tapi sekejap, semua ke Pasir Ris tu betul ke? Orang cakap macam diri, kangkang, Tak tahu. tengok bawah, tengok belakang. Macam tak make sense kan? Satu movie kan? Tu semua ikut. Ya. To me, macam kalau ikut akal, macam Tak masuk akal. tak masuk akal lah. So that one, wallahu alam lah kan. Tu dia cakap, dia nampak lah kan. Kita ikut aja kan. Benefit of the doubt. But kalau honestly, tak percaya. Yalah. Tu macam that litmus test, I tak percaya. Siapa nak cuba? Cuba. Bukan siapa yang dah cuba, yang dah pernah betul tidak, sila komen kat bawah ni. Macam apa yang korang nampak bila korang buat gitu kan? Kan tak ada lah. Ke ada, tak tahulah. But that one saya tak percaya sangat. Okay, cerita seterusnya. The one at East Coast lah. The one at East Coast was very happening. It was very exciting. Walaupun dia macam seram, tapi dia macam interesting lah kan feeling. Kita, think I was Sec 3. So I was working dekat Burger King. That time kerja part time holidays. So ada chalet for, I think that time Novena Square baru buka. Okay. So kita orang semua is the first batch dekat Novena Square. So ada chalet. Kita kat chalet. Tu dah malam-malam. Sekali biasalah, you know, some of them ada minuman yang keras, minum keras dan sebagainya. So dah malam macam gitu. So sekali kita jalan dekat playground. Kita jalan explore. Okay, jalan satu budak ni nama dia Nadia. I still can remember her name very clearly. So dia selalu kecoh tau. Macam kecoh. Habis macam isap rokok, that kind of thing. Dia tiba-tiba diam. Kat playground dia diam. Tak cakap apa-apa. Dia diam je, duduk diam. Habis boleh nampak bibir dia macam pucat. Tapi kita ingat macam tak ada apa-apa. Kita cuma, kau pasal? So kau tak berbual? Berbual lah. Selalu kau kecoh gini-gini. Still tak fikir apa-apa. Sekali bila kita tengah jalan back to the chalet, kita notice dia tak ada. Is either dia tertinggal ke apa, like Nadia mana? And then kita dah sampai chalet, kita dengar, not all of us, but I know I heard bunyi macam mengilai, tapi jauh. Then that was when yang orang selalu cakap kalau jauh maknanya benda tu dekat kan. Then dah macam, then tak berani nak bilang, takut macam it's just my imagination. Tak nak bilang, tak nak orang panik lah pasal kita ramai kan. Then terus baru tengah macam gitu, sekali baru dapat tahu yang si kecoh cari si Nadia. Sekali dapat dia dekat the playground. By then dia bukan dia actually. Pasal dia suddenly lari pergi kat macam this padang, macam open field. So dia lari, dan kita macam kenapa dia ni tiba-tiba lari. Diorang, some of us kejar. Dia jatuh. Then lepas tu tupat suara dia dah macam dah weird lah, dah macam very garau, macam gitu kan. Dan kita tak tahu nak buat apa lah. So we were masih budak, 15, 16, semua about that age. So kita lost lah. Kita cuma just pin dia down and kau kenapa? Sekali
out of the blue ada this kakak. Actually dia bukan kakak dia bapa. from another chalet. Don't know where dia come from. Think dia dengar macam kekecohan tu dalam malam lah 2-3 pagi. Tapi dia terror. Dia dengan dress tau. Dress pendek sleeveless. Rambut warna colour. Lari. Dia dekat on top of my friend tu. Baca ayat kursi dengan Yasin lah. Dia terus macam, "Pap, pegang dia. Ambil air." Dia macam kasih instruction tau. Pergi ambil air putih. Pergi apa? Terus kita ikut saja apa dia cakap. Tu dia pegang kat dada, dia baca-baca doa, apa-apa sebagainya. So dalam pukul, I think it took about 1 hour plus. Lama? Kecoh. Terus baru dia dah relax lah, badan dia dah tak kuat kan. Then the first thing bila dia sadar, the first thing she did, yang kita tahu that is confirm dia, rokok aku mana? Then kita like, ni baru dia dari tadi dia macam dia is a chain smoker. So it was macam pelik lah, adik ni macam kenapa dia macam lain yeah, I think that one was exciting lah. At that point I tak rasa takut. Sebab nampak orang kena sampuk gitu kan. Tak, pasal dia macam banyak action. Astaghfirullahaladzim. Naughty naughty dia. So yeah, best lah. I say to me that experience was fun. I know it should not be, tapi pasal macam wah like kecoh tu macam wah. Macam macam naughty lah. Kecoh. Wow, okey kat chalet tu tu yang dia yeah, I think chalet I don't know about now lah, macam dah sekarang tak pergi chalet sangat kan. Tapi I think chalet is not really tempat yang kita patut ambil ringan. Kalau kita pergi sana baik dengan keluarga, lagi kalau ada anak-anak kecil, sebaik-baiknya yalah satu tempat. Kadang-kadang chalet kan for lama tak ada orang booking, so kita pun tak tahu benda apa yang atau siapa yang menyewa buat apa kat dalam. Kita tak tahu kan. Nak ambil prihatin lah, kalau anak tu tengah nangis Kau cepat bodoh je, diamlah kau gini, aku nanti gitu kan. Sebab nak sibuk apa, nak barbecue padahal budak tu tante dah nampak apa nampak gitu kan. So kalau ada anak kecil tu menangis kat chalet tu, sila ambil bagi lebih prihatin pada anak tu. Tengoklah, mungkin dia sakit perut ke, salah makan ke apa, salah minum ke. Betul juga, bukan semua pasal hantu Kena tengok juga. Lepas tu buatkanlah air, baca-baca, jangan sibuk barbecue je. Kan? Ya. Dan bila pergi chalet pun kalau boleh beri salam, baca doa dan solat ke apa kat dalam, jangan asyik nak party lah kat dalam kan. Air keras ni semua. Air keras lah apa lah semua. Jangan nak air keras naik batu. Ya, betul. Kalau nak ni semua, ada kawan-kawan yang mungkin bukan orang Islam yang diorang nak ini, pergilah dekat beach. So nanti kat situ tempat korang nak tidur juga kan. I'm not encouraging, but I'm saying if you have kawan-kawan yang ini, janganlah kat tempat yang korang nak tidur ni semua juga kan, korang invite. Tak apa. Lepas tu terus daripada Pasir Ris pula. Pasir Ris. East Coast. Tu East Coast. Pasir Ris ke East Coast. Sekarang kita ke Changi. Changi. Ada. Changi. Okey, kita ke Changi pula. Wah, kita akan merata-rata kan untuk hari raya ni kita jalan-jalan. Changi scary Dia tahu kan yang dekat dalam yang mana? Dia pun yang government chalet yang Changi dalam Aloha, is it? Oh, Aloha governmentnya? I think so. I don't know tapi tak Aloha. Tahu yang macam rumah putih. Ya. Sana pun ini tu. I cannot remember what already, but I know that sana is I cannot tak ingat tapi dia gini-gini tapi tak ingat. Tak ingat. Macam nak kena jotos je. Ya, sana is keras. Lagi Changi memang ada orang cakap keras, macam-macam cerita ada kat sana lah. Kan, tapi kan banyak
pokok-pokok. Habis sana the history. Changi Hospital. So again, kalau siapa ada cerita kat Changi tu, chalet mana kau nak bagi tahu, sila share. Tapi yang baca pula jangan kata orang tu apa, taksub sangat sampai takut. Jangan pergi chalet chalet B, diorang cakap ada hantu. Oh taklah, I Tak. think actually Kat rumah dia- awak pun ada hantu. ya, Kalau nak. actually mana-mana pun ada. Ya, cuma kita tak boleh macam sikit-sikit every small thing pun salahkan. Kesian diorang. Dia pun bingit katnya macam aku tengah duduk chill-chill, korang salahkan aku kenapa kan? Tengah duduk kau berbual pasal aku Okay, kita berbual pasal seterusnya. Step Apa? lagi. Tak ada Haikal jalan bangun. Busy. Busy keltang. Lagu Hari Raya tu kan. Okay, lepas tu? Think aside from that, personal experience, I think umur I macam berapa that time baru pindah rumah. Rumah, because I tinggal Ghim Moh, then Hougang, then Hougang, rumah my parents lah kan. So that time I think entahlah 15, 16, secondary school lah that age. So I think kita ada doa selamat dan sebagainya lah kan, baru pindah. Then my mother's friend ada nampak extra orang, tapi dia tak tegur atau cakap. Dia buat bodoh, dia tak, maybe penunggu ke whatever lah kan, tak cakap until something happened to me. So I think I demam panas I demam panas, then I think I meracau. So this one is what apa yang orang yang nampak saya buat lah, like my parents kan. So I think I dekat in my room, they say it's like exorcist lah. I don't know lah because I'm not there, So I was baring duduk, and then like want to run away to the door, and then pingsan. Then my father come, I think angkat I pergi dapur. Then that time terus I think suruh my mother ambil air, because according to them lah at that point of time, there was no pulse. Tapi I don't know lah, because it sounds, kalau fikir logik, it sounds very strange. So Tak ada nadi. tak ada nadi. Tak ada nadi ya. Minta maaf ya. Nanti mulut keluar subtitle kat sini, okay? Then tak ada nadi. So mak saya nak call ambulance, telefon polis, terus letak telefon. Dia dah panik big time. I think my father was the cool one, suruh ambil air, baca Al-Fatihah 3 kul, Ayatul Kursi, all that. Then the strange thing, I don't know if I don't think my mother percaya lah apa yang I cakap. So my mother is quite dia skeptik lah. Yang bila waktu tu, because although I'm not in control of my body, tapi I macam boleh nampak. I don't know if it is a out of body experience. I really don't know. Selalu orang kalau kena sampuk gitu tau, dia tahu dia sedang gini tapi tak boleh bersuara. I cannot dekat dalam. I cannot take charge of my I cannot move. Tak boleh buat apa-apa lah, tak boleh cakap, tak boleh apa. Tapi saya ingat nampak bapak saya baca, mak saya tengah pegang telefon, all that kind of thing. Then I think lepas bapak saya baca tu, terus baru regain consciousness kan, baru sadar. Terus baru masuk dalam bilik baring. Then kawan yang nampak tu, so kebetulan I think dia call, then diorang datang. Then I think dia bilang my parents that actually time itu ada nampak lembaga, tak tahu kalau it is linked or not. So tapi mak saya, like I said, dia sebenarnya saya rasa sebab perasaan takut, sebab tu dia skeptik. Jadi dia bawa saya pergi hospital. So pergi hospital, diorang scan ECG. Bukan ECG, yang Masuk terowong tu. Apa dia panggil? apa tu? CT scan is it? Dia masuk terowong tu macam tu. Yeah. MRI. So I think so lah, tak tahulah apalah yang macam tu lah. Then dia cakap, doktor cakap, oh maybe she just had fits. Oh. And Sawan.
So diorang tutupkan as that lah. Terus just I think observe then warded then balik. Tapi bapak saya bawa saya jumpa orang ubat lah. So orang ubat cakap ada terkena something that has, pasal rumah baru kan. So benda tu dah memang tinggal kat situ. So tapi rumah sebelum tu is orang Islam juga. Tapi tak tahulah, wallahu alam. But after that I think okay lah. Cuma on off ada dekat dalam bilik tu, on off throughout growing up. Ada here and there punya ringan-ringan punya gangguan, but macam not affected by it. Macam you know that alah agaknya dia ni just Gangguan biasa macam dia, because dia tak macam do anything bad to me apa. Dia cuma macam, kau nak example macam you tengah baring, then like your kaki macam ada benda macam naikkan. Then macam you terbangun kan. Atau macam tu ada bunyi kat atas. Is it? What was that tak tu ketuk. Okay. Ada buat construction. Okay. Husnuzon. Then yes. Itulah yang sebaik-baiknya. Then macam dulu kan Discman kan. Then you tengah dengar lagu, so that's the only song dalam CD you apa. So macam you dah tengah hayal-hayal, alih-alih lagu entah apa yang tak ada dalam your CD. Macam lagu like, don't know I cannot remember now lah, but I tahu tapi lagu memang tak dalam CD tu yang tak ada. So it's just that kind of gangguan lah. So macam to me macam faham. Macam kacau-kacau gitu gurau-guraunya. So I tak affected lah. Ada tak macam nampaknya? Tak. So far tak? Tak. Nampak tak? It's usually macam feel or like kena rasa pun boleh rasa but nampak tak? Alhamdulillah kan. Siapa kau rasa kat studio ni rasa apa? So far okay. Sejuk, aircon. Alhamdulillah. Mesti orang-orang kat sini semua banyak solat, banyak zikir. Masuk je Suzaidi dah subhanallah, masya-Allah. Maksudnya masya-Allah. First word mulut. Masya-Allah. Ya, jadi sejuk. Okey. Daripada cerita tu ada tak selain time pergi holiday ke? Holiday so far tak adalah. Benda-benda ni pun macam I terlalu apa. I think yang satu tu is just perasaan lah, tak nampak. Again is tengah prep untuk Damia. So prep untuk Damia, kita duduk kat this hotel Chorus Hotel ke macam gitulah nama dia. So kita tengah meeting pre-production. So memandangkan saya seorang perempuan, so saya bilik seorang. So bilik besar-besar dan gelap. Bilik dia macam very gelap lah. Macam yang ada hotel kan very bright and cheery kan. Ni macam malap, gelap. So kita malam-malam semua dekat satu bilik. I mean before that tengah meeting lah. So we had Malaysian crew. So tengah discuss the script lah, the shots lah, the apa-apa lah yang patut kita berbincangkan kan. Then so dah malam lah, again lah, it's always that bewitching hour 2-3 AM kan. Dah habis meeting, nak kena pergi masuk bilik seorang lah. Dan selalunya berani. Tapi yang pada malam tu tak boleh tidur. Tak boleh tidur, toss and turn. Lepas tu this part memang ada goyang sikit because I was in a single bed. Then sebelah paling menyampah kalau the other bed is kosong. But buat dak aja, then tak nak tidur, tak nak paling muka kat sana lah. But that night susah nak tidur. Saya orangnya senang sangat tidur. Kalau like dah ngantuk, I macam pukul 9 gitu, 9.30 dah start ngantuk. Tapi yang time tu tak boleh tidur sampailah I think dah nak dekat subuh. Terus just bangun solat dan baru macam rasa dah lepas subuh lah, baru dapat tidur. Then after that, then ada kawan-kawan yang cakap, kau duduk hotel tu, kau tahu tak hotel tu berantu? Tak tahulah dia nak nyakat je katnya.
Mungkin Ya. But experience sana tak ada lah. Atau mungkin tak tidur sebab terlalu banyak kerja, fikir-fikir, stres. Ya, tadi dah meeting dah berbual entah apa-apa kan. Lepas tu tak boleh. Selalu gitu kita bila meeting apa-apa ngantuk. Bila sampai rumah terbeliak. Jadi a lot of thoughts in your head. Betul. Mungkin. Ya, tak semestinya. Alah, hotel tu berantak lah. Ya. Yang hantu korang. Ya, tak? Korang buat hantu, perkara-perkara hantu kat situ. Okey, ada lagi? Kalau kat location dah. Holiday kalau negeri tak ada. Chalet dah. Chalet dah. Awak nak cerita apa lagi? Bertanya. Okay, got one lah, okay. Kira last lah ni. Last lah, okay. Last. Lepas tu grand story lah. Lepas tu pergilah tulis buku cerita tu sendiri, hafal, lepas tu muntahkan dialog gitu. Ya, think tengah lepak dekat rumah kawan. So again, that kind of timing, 1 to 3 AM punya timing. Then saya ni selalunya useless lah. Kalau dah lepas pukul 11 malam macam kawan-kawan tengah berbual kat present tapi ke mana-mana lah. Habis kau jaya raya macam mana tu? Kalau orang jaya raya? Oh tak nak lah. Macam nak balik cepat lah. Kalau terpaksa. Macam shoot terpaksa. Balik 1 pagi nak buat macam mana? Balik tu tidur lah. Tapi pagi boleh bangun. Cuma useless lah macam kat sana tapi tak functional gitu. Okay, faham. Jadi dah tengah stoning. Sekali suddenly I think ni kat rumah Hussein lah sebenarnya, okay. Kita berbual. Sekali Hussein dari luar dia masuk. Dan tak tahu kenapa tiba-tiba I complain. I did not tak nampak dia punya link. Tengkuk sakit. Apa ni namanya? Bahu sakit berat. So macam suddenly macam diorang notice that I macam terginik kat meja. But then it's quite normal because dah malam. Dek ni memang tak guna kalau dah malam, selalu macam gitu. Then sekali terus I think I got up. Then I complain to them, tangan aku sakit lah, bahu aku sakit. Sekarang dah sakit, dah turun sampai kat sini. Sakit lah, sakit. Keep on saying like that. Then muka diorang macam cuak tau. Tapi tak tahu kenapa. Then I think later on baru dapat tahu yang kebetulan yang Hussein masuk tu dia ada macam terasa a presence. Tapi dia tak tahu that it was coming from me. Yang ada, tak tahulah, maybe Hussein masuk dia terikut ke atau tak tahulah. Up till this day kita tak tahu. But what happened was lepas tu bila I dah complain, then I think Hussein suruh selawat dengan zikir. So at that point of time macam apa link ni? Aku tengah sakit, apa sebab tiba-tiba kau ke sana? Because I tak tahu yang dia ada rasa something. Dia sakit sesemut ke sakit macam mana? Tak, dia macam very aching macam sengal-sengal tu kan. And berat macam orang ada macam you know if dia macam picit. Ya, correct. But at that point tak fikir apa-apa. Macam berat, macam sakit lah. Yeah. Then your whole hand macam berat. Lengur macam then I think Hussein ada daun bidara. So dia tumbuk campur dengan air dan itu. Then I think about mungkin kebetulan kan, because Alina pun dah pergi ambil benda tumbuk-tumbuk untuk massage. Dia massage center. Dia massage then tak berkurangan. But after the minum air tu dan sebagainya, it was okay. Baru okay Yeah, it was okay. So wallahualam, kita tak tahu. Mungkin posisi tertidur gitu sakit. Mungkin itu, mungkin dah malam, dah penat satu hari keluar, tak tahu nak balik siang-siang kan. Ataupun mungkin yang balik pula datang terbawa something ke, yes. Tak tahu. Pasal Hussein tengah lepak kat luar kan. Jadi mungkin bila masuk ada, kita tak tahu lah. Kita tak tahu. So pokok apa? Pangkal jalan bukan?
huraiannya. Pokoknya Pak, ibu-ibu bapak-bapak, kalau Pulang ke rumah. pulang ke rumah jangan lupa baca. Ya? Ya, Ya. itu dia. Itu satu. Yang lagi satu, sila beli pokok bidara. Ya. Ustaz tak jual. Kedai pokok bunga jual. Semua boleh invest lah. Baru $20 lebih. Awak beli dekat rumah. Lepas tu berguna. Mungkin apa-apa ke taruh nak simar rumah pun Ustaz dah ajar. Macam simar rumah, berapa daun ke apa gitu. I think saya baca kan, kalau tadi kan kita berbual pasal kebersihan about head all that kan. I think perempuan kalau dah bersih pun mandi dengan Daun bidara tu. dia macam refresh and Ada khasiat lah pokok dia tu. ada Memang banyak. ada tertulis pun semua kan. Perkasut dia ada khasiatnya. Dan itulah. Kalau pandai jaga, kat rumah saya pun dah berbuah. Dah berbuah 2 kali dah. Wow. Kan? Dah makan? Try rasa Ya, macam apple. apple. Masam. Chinese apple orang panggil. Masam ah. Tak rasa apa. Macam dia lemak-lemak gitu je. Buat salad Tak makan gitu? Taklah. Awak suka buat salad apa? Boleh. Makan tu. Buat Kenapa? salad. Makan. Petik. Macam, wah, kat negara putih lah. Hello, Mom. Have some apple here. Hari ni belum Belum sampai. Belum. Tak, nanti tiba berbuah. Okey, itu saja nampaknya cerita hari ini bersama dengan Syasha Yaakob. Cerita dari kecil sampailah tangan dia lenguh. Nanti kalau nak sampai ke tua tunggulah lagi 10 tahun nanti Jangan, kau boleh tak nak benda-benda ni semua kan? Kalau tak benda ni semua. Okey, seperti biasa Syasha, tamu datang, kita tak akan dia pulang dengan tangan kosong. Ada something for you lah. Sekejap Aduh. Dadadang. Wow. Ni hamper. Hamper hari raya kau? Hamper hari ni panggil hamper puaka. Sebab dari tim puaka. Terima kasih. Boleh tahan berat. Okay. Air pun tak minum, tak apa. Tak betul sini. Apa ni? Kicap. Okay, balik nanti boleh check lah. Boleh. Malukan kita je nak check kan. Ada kicap. Kicap pun kicap barang-barang lah. rumah. Mana tahu? Barang rumah. Boleh ada cuci lah. tangan sekarang tengah COVID ni semua kan. Boleh kasih tetamu hari raya. Boleh. Tengok puaka makan ni. Nanti awak datang rumah saya kasih serve. Okay. Ni daripada Home Hustle. Apa? Home Hustle. Okay. That's nice. Assalamualaikum. Boleh lah. Rumah saya pun belum ada. Belum ada Assalamualaikum. Belum ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia masuk je Assalamualaikum. Ini voucher kau tahu nak beli jam kan. $40 daripada Time to Hijrah. Dan Anti-Clockwise. Specialist. Kan? Kau nak beli boleh lah ke sana. Boleh insyaAllah. Beri hadiah ke kan? Kasih kat orang. Macam jam ni kau siapa tak tahu. Mana ada tunjuk kat orang. Ni boleh tampal. Saya dah ada ni dah kat rumah. Tapi tak apa, ada 2-3 kasih lagi collect berapa banyak? Boleh, tu tahun lepas ni Tak. Tahun ni? Ni dapat dari mereka bertiga. Yes, daripada tag team. Betul. Okay. So ni daripada puaka juga. Nah. Apa ni? Is it sweater? Is it hoodie? Like hoodie, you? Hoodie, ya. Yay! Mina tudung suka hoodie. Sebab bila kat rumah kan, bila Zoom meeting ke, ada video call. Itu gitu Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Thank you. Thank you so much. Itu saja. So, kalau salah silap minta maaf. Kami dari tim puaka minta maaf ya. Kalau kita gurau-gurau, merepek Boleh. mana-mana berbual. Berbual lah berbual English. Terpaksa dia menterjemahkan. Minta maaf ya. Minta maaf ya makcik-pakcik semua. Kat mana anda berada, minta maaf tak banyak. Dan sekali lagi, teruskan berhari raya. Bolehlah anda berhari raya sampai sebulan kata orang tu kan. Macam mana pun, ingat je kesihatan. Dan sekali lagi terima kasih Syasha kerana hadir di teratak puaka ni. Ya, terima kasih jemput saya. Kita jumpa lagi minggu depan.
Ingat, satu lagi, jangan lupa kalau nak beli merch boleh ke puakasg.com dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng untuk dapatkan notification sekiranya kami upload video-video terkini. Okeylah, jumpa lagi minggu depan. Siapa kita bertamu? Nak tahu? Tengok. Ingat, puaka tak kenal usia. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Macam mana hari rayanya? Alhamdulillah, saya tengok macam ramai gitu pergi ke saudara mara, pergi kawan-kawan punya rumah kan. Hope you all enjoy your hari raya. Dah lama ni, dah 2 tahun. Baru sekarang kita dapat berjumpa lagi dengan saudara mara, pergi. Tapi masih boleh pakai mask ke tak boleh? Entah, wallahualam. Tapi apa-apa pun jaga dirilah, jaga diri masing-masing. Okey, untuk yang cerita yang Syasha ni, saya dah tertarik dengan satu cerita yang ketika dia jalan kat daerah Kubur tak silap tadi, kemudian ada bunyi gitu kan. Dan mungkin anda pernah merasainya ataupun pernah mengalaminya. Masalah kalau anda ada dalam tempat dia ataupun situasi dia ataupun di mana-mana pun yang apa anda rasakan sama ataupun lebih kurang macam gitu, apa yang anda harus lakukan? Cukup mudah sahaja. Kalau you nak baca lebih sikit, ada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia yang berbunyi, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qudratihi, dan juga daripada kekuasaannya, min syarri, dan daripada apa sahaja yang buruk ataupun apa sahaja kejahatan apa sahaja, min syarri ma ajidu wa uhadhir, daripada apa yang aku rasakan dan apa yang aku takutkan. Maknanya aku berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kekuasaannya daripada apa sahaja yang buruk yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Baca 7 kali. Okay? So sambil pegang telinganya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca 7 kali. InsyaAllah Allah akan jaga. Tapi Ustaz, rasa macam panjang gitu doa. Ada tak yang pendek sikit? Boleh. Paling senang. Pegang telinganya. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala, As-Sami, yang Maha mendengar, Al-Alim, yang Maha mengetahui, Sami-Alim minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Ustaz, panjang juga. Boleh. Pegang telinga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pun cukup. Okey? So, daripada yang tadi yang panjang, kemudian yang biasa, kemudian yang pendek. You boleh pilih yang mana saja you nak baca. Kemudian kalau boleh, beredar daripada tempat tersebut. Kalau boleh, jangan terlalu lama sangat ataupun nak cari-cari mana dia punya source dia. Don't ever give attention kepada mereka. Sebab apa? Jin, mereka suka pada attention. So, kalau you ada dengar bunyi, baby nangis ke, dengar ada orang nangis ke apa, you jangan, siapa nangis? Tak payah. Apa yang you dengar, you diam, buat bodoh, jalan je. Sebab apa? They love attention. Okay? Bila dia get your attention, di situlah yang dia akan cuba untuk berganggu you, dia cuba akan nampakkan dirinya dan lain-lainnya. Okay? Kemudian yang kedua, kat dalam toilet yang katanya nampak macam ada orang tengah dengan pad tu, hantu ataupun jin tersebut dia jilat pad yang bekas darah head. Ketahuilah bahawasanya Islam, orang-orang Islam ni perlu menjaga kebersihan. Dan Islam is not only nak cakap English pula kan. Dia bukan hanya agama sahaja. Tetapi dia menunjukkan bahawasanya perlu ada kebersihan daripada jasmani, luaran, dan juga rohani, daripada dalaman. So, yang daripada luaran termasuk seperti ini. Apa yang kita tahu yang ada unsur najis, kita cuba bersihkan dan juga jauhkan daripada diri kita. Kalau daripada rohani, ada sifat takabur, sifat sombong, sifat iri hati, dengki dan lain-lainnya, itu pun kena buang juga. Maknanya kena bersih dalaman dan juga luaran. Sekarang, kalau untuk orang-orang yang perempuan yang ada haid ataupun ada dalam keadaan menstruation, ketika ada pad tu ada darah, kalau boleh cuci dulu. Kalau you tak nak pegang disebabkan geli dan lain-lainnya, then you can spray. Kalau tak nak spray pun, you run under a running water. Okay?
asalkan kebanyakan daripada darahnya hilang. Why? Disebabkan, betul, sebahagian jin memang suka kepada darah. Dan darah ni adalah najis. Sebab itu, kita sebetulnya dalam Islam kadang-kadang ada orang macam terguris ataupun terpotong jarinya oleh pisau dan lain-lain. Kan orang-orang dulu bilang, kalau terpotong ke apa, nanti kita isap kan. Sampai dia punya darah dia hilang. Boleh tak? Sebetulnya tak boleh. Kenapa? Darah itu adalah najis. Walaupun dia bukan datang daripada bawah, tapi dia datang daripada mana-mana sahaja, kita tak boleh isap. Dan kita dilarang untuk isap. Hukumnya apa? Hukumnya bukan makruh lagi, tapi hukumnya haram untuk kita isap dan kita makan darah. Okey? Jadi di sini, ketika kita dah bersihkan, baru kita buang. Jadi jangan sampai kita nampak ada masih ada clot lagi, blood clot. Kita terus bungkus, terus kita buang. Tak. Kalau boleh, buang. Kalau ada kat rumah, try to clear malam sebelum tidur, clear dulu. Maknanya kita buang kat tempat sampah yang ada kat luar. Okay? So daripada situ, insya-Allah jin tak akan mengganggu kita. Jin tak akan jadi tertarik untuk masuk dalam rumah kita ataupun masuk dalam toilet kita dan lain-lainnya, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Make sure jaga kebersihan luaran dan juga dalaman. Apapun, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.